Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat bertemu lagi ya bersama saya Idris Bazan Abidin. Alhamdulillah, syukur dengan segala yang Allah kurniakan pada kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para pejuang-pejuang Islam dahulu yang telah memperjuangkan Islam ini hingga sampailah kepada kita pada hari ini. So kita akan meneruskan kehidupan kita dalam fasa-fasa yang penuh cabaran lah ya. So kalau tuan-tuan tengok sepanjang sejarah dunia belum pernah ada berlaku penyakit yang globally affected. Hanya COVID-19 lah satu-satunya penyakit yang tersebar ke seluruh dunia. Sebelum ni kalau kita tengok SARS ke MASCOV ke JE ke apa-apa, dia bersifat satu-satu daerah, satu-satu negeri. Tapi bila COVID ni dia melibatkan semua orang. Kemudian vaksinasi pun melibatkan semua orang. So kita dah berada pada fasa-fasa yang kalau berlaku sesuatu tu globally kita akan efek. So hari ini saya bukan nak bercakap tentang penyakit, tapi saya nak bercakap tentang bagaimana kita nak mendidik anak kita. So bagi ibu-ibu ibu bapa yang baru berkahwin, mendapat anak, perlu ada pengetahuan bagaimana nak mendidik anak. So yang dah ada anak, yang dah membesarkan anak, so bagaimana formula kita nak didik anak bangsa kita, anak bangsa kita. Contohnya dalam negara Malaysia, Indonesia, Brunei, bagaimana kita nak mendidik komuniti kita agar menjadi pintar. Sekarang ada juga pintar sebenarnya ya. Kalau kita ni dalam kelompok yang mendapat anak-anak yang pintar, so kita pergi belajar, bawa anak pergi asrama-asrama yang hebat, universiti-universiti yang hebat ya. Tapi sebenarnya jumlah itu sangat sedikit berbanding dengan all community yang ada dalam satu-satu negara sebenarnya ya. So bagaimana kita nak menempatkan anak kita ni ataupun warga kita dalam komuniti yang kita kata high level tu ya. So saya akan beri sedikit idea tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan ni kita kata mesti ada knowledge-nya ya. So inilah ilmunya. Knowledge tu bagaimana knowledge tu kita nak transfer kepada anak-anak kita di sekolah, kemudian sekolah cikgu transfer, kemudian masuk college cikgu transfer, masuk universiti transfer. Knowledge ni sebenarnya dia kita kata cloning lah ya. Cloning. Seorang doktor dilatih untuk jadi doktor, sebenarnya dia diklon untuk jadi doktor mengikut mazhab alopati ke, fisiopati ke, homopati ke. So maksudnya cloning. Contohnya kalau kita hantar anak belajar agama, ilmu hadis, so guru-guru hadis tu muhaddisin tu akan klon anak kita juga menjadi hadis, muhaddisin. So kalau yang belajar syariah, guru-guru syariah tu akan klon anak kita dapat syariah. Sama juga chemical, bio, apa semua sebenarnya knowledge hanyalah cloning. Ya, dia cloning. So kemudian kita panggil facility. Facility contohnya sekolah, mahad, university, college, that is we call facility. Kemudian facility juga di rumah kita ya, untuk anak-anak kita belajar, komputer, bilik dia, tak ganggu, TV semua untuk communicate dia, wifi kan, boleh connect dengan world. So itu semua dipanggil facility. Dan yang ketiganya adalah dipanggil brain. So yang menentukan cloning ini, dia dapat dengan mudah klon masuk ke otak. Kemudian dia dapat klon ada spesifikasinya, dia diiktiraf mencapai level spesifikasi itu kan, maka dia dikata cemerlang atau pertengahan atau gagal. Sebenarnya yang gagal tu adalah cloning lah, bukan maksud dia tak pandai, tapi dalam sistem tu dia gagal atau dalam sistem tu dia berjaya. So ini bergantung kepada brain anak kita. So benda inilah yang kita kena faham, brain, kemudian mind anak kita. So dua benda ni kita kena faham, brain and mind. So mind ni dia banyak kepada PHY, macam mana saya je bahasa Melayu lah ya. Dia banyak kepada psycho,
Logi. Sementara brain ni sebenarnya dia banyak kepada fisiologi. Psikologi maksudnya bagaimana kita nak mengolah perasaan kita, semangat, rajin, malas, itu dipanggil psikologi untuk dalam mind dia. Tapi brain dia kita libatkan fisiologi. Fisiologi maksudnya macam mana sistem operasi brain. So di sinilah kita perlu faham ilmu brain development. Brain development. So nak maju ke Indonesia, nak maju ke Malaysia, nak maju ke Brunei, kenapa kita katalah kita jadikan satu penanda aras benchmark dia adalah Israel. Negara Israel. How community Israel tu develop dia punya education dia, level dia. So itu yang kita jadikan benchmark. So kita tengok macam mana untuk dapatkan brain. Brain ni ibu bapa lah yang perlu bentuk brain dan mind. Supaya apabila anak-anak ni sudah brain dia terbentuk, mind dia terbentuk, bila dia pergi ke sekolah, dia umpama doh yang sudah kembang naik. Untuk cikgu, pergi fasiliti dah ada, kerajaan sediakan fasiliti. Untuk cikgu, olah doh yang kita dah buat tadi, decorate, mengikut bentuk-bentuk roti, kek yang apa yang kita hendak dia jadi kan. Tapi kalau dohnya, bahasa Peraknya doh yang bantat lah. Maksudnya doh yang tak naik. Kalau buat kuih yang jenis pau tu jenis bakar macam mana pun tak naik, maka problem lah hantar ke sini. Walaupun fasiliti tip top macam Israel, fasiliti negara Israel, cikgunya pun tip top macam cikgu-cikgu Israel tu yang hebat tu. Tapi cloning ni, knowledge ni tak sampai lah kepada brain, because brain tu brain yang tak naik. Dia punya tak gebu lah maksudnya. So macam mana saya nak share the simple teori untuk ibu bapa faham. Kalau anda jadi menteri, anda faham macam mana. Anda jadi menteri bukan sebab anda pandai, sebab anda duduk dalam political punya position seorang lantik. Anda jadi menteri pelajaran, anda belum tentu pandai mendidik. So this idea, macam mana nak bangunkan keluarga kalau kita pemimpin keluarga, macam mana nak bangunkan komuniti kalau kita pemimpin masyarakat, macam mana nak bangunkan negara, Malaysia, Indonesia, Brunei kalau anda menteri pendidikan. So I share the idea ya. So saya padam ni dulu. So yang pertama, ibu bapa mesti ada knowledge tentang brain development. Kenapa anak dalam satu keluarga tu kalau bijak. Tapi anak orang yang tak pandai semua. Because keluarga tu ibu bapa dia, ibu bapa yang ni tahu macam mana nak develop brain anak dia. Either dia ada knowledge tu atau dia tak tahu benda tu tapi dia mewarisi budaya brain development itu. Contohnya dalam pengkajian saya lah ya. This bukan resis ya. Dalam pengkajian saya, budaya Melayu tidak ada satu elemen pun yang dikategorikan sebagai elemen brain development. Tak ada satu pun. Tapi dalam budaya China, saya gariskan 10 elemen untuk develop brain. Dalam budaya Melayu satu pun tak ada, melainkan ibu bapa itu ada pengetahuan, dia bawa budaya itu masuk dalam keluarga dia. Tapi dalam budaya Cina, sama ada dia tahu atau tak tahu, 5 daripada 10 faktor brain development ni sudah ada dalam budaya orang Cina. Ya. So inilah yang ibu bapa kena tahu, brain development. How nak develop brain supaya otak anak kita ni bangun. Nanti pergi sekolah tu tak payah belajar banyak-banyak. Balik main lah. Tapi bila tengok tu semua sudah masuk. Dia tak nak kita pergi sekolah, hantar anak tuition, tapi anak tak pandai juga. Maksudnya, kita brain development ni adalah bagaimana nak bina potensi. Nanti kata tak belajar, tak pandai, memanglah. Tapi kita nak anak kita, brain dia ada potensi. Jadi kalau dia belajar, dia dapat. Kita tak nak anak kita ni, brain dia tak ada potensi. Kita hantar belajar, hantar tuition, marah dia macam mana pun, dia tak boleh dapat. So,
Brain development adalah formula bagaimana nak bina potensi otak dia. Kemudian macam mana kita nak bina mind dia, cara fikir dia. Ini kita panggil total brain development. So ada formula total brain development pula. Anak kita tadi dah well developed brain, dalam teori brain development dia mesti ada masuk kepada teori total brain development. Baru seluruh bahagian otak anak kita ni well developed. So dia seimbang. Ni kalau kita pergi sains aja, dia punya sasiah, dia punya kepribadian tak cantik. Kalau pergi terlalu seni sangat, dia punya sains tak cantik. So kita macam mana kita nak imbang? Macam mana seni dia, macam mana sukan dia, macam mana speech talent dia, ya? Music talent dia, performing talent dia, macam mana academic calculation dia, art dia. Kita nak seimbangkan. Ini adalah teori total brain. So ibu bapa yang bagus, yang baik, pemimpin komuniti yang baik, menteri pendidikan yang baik mesti tahu ilmu brain development dan total brain development. Kalau you tak tahu macam mana you nak bangunkan anak, you tak tahu macam mana you nak bangunkan daerah, you tak tahu macam mana you nak bangunkan negara, boleh cakap bla 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 tapi tak ada konsep yang betul kan. So itu yang kita tengok. Datang menteri pelajaran seorang dia tukar, datang menteri pelajaran seorang dia tukar. So dia pun tak ada konsep. So kalau kita dah ada dalam negara kita faham konsep brain development, total brain development, setiap menteri yang datang dia perbaiki, improve. Bukan buat ikut suka dia ya. So inilah dua benda yang mesti ada dalam brain development dan total brain development. Kemudian sebagai ibu bapa, tuan-tuan kena faham bukan psikologi ya, ni dipanggil fisiologi. Fisiologi otak. So otak anak kita ni, dalam ni dia ada neuron kan. So neuron, bagaimana neuron nak berhubung dengan neuron? So neuron ni kita kena faham, dia adalah yang berfungsi secara elektrikal. Maksudnya saraf kita ni dia kabel sama macam kabel elektrik kita tu. So dia ada wire dia, macam mana arus nak pergi, macam mana dia ada penebat dia. So kalau penebat rosak, yang tu dia jadi latah tu sebabnya sebenarnya penebat dia rosak. Dia short circuit kan, dia litar pintas. So kita kena faham. So kita kena faham teori elektrik neuron. So macam mana impuls ni, kalau kita sentuh di sini, impuls ni nak bergerak ke otak, potential impuls tu dia nak pergi, so dia mesti ada energi. Energi macam elektrik kita panggil arus elektrik. Macam ni kita panggil arus saraf. Arus saraf, impuls saraf ni dia mesti bergerak. So nak bergerak ni dia mesti ada garam yang balance dalam tubuh badan kita. So kita mesti tahu garam tu garam apa, macam mana positif negatif dia untuk dia bergerak. So dia pergi laju ke, dia pergi slow ke. Ada orang dia slow kan, because motion neuron dia slow, maka dia slow lah. Kemudian apabila dia sampai ke otak, dia jadi storage, simpanan maklumat. Maksudnya kalau saya sentuh ni, otak simpan maklumat, bahawa sudah ada sentuhan dekat tangan. Kemudian kalau tak guna, dia akan lupa lah. Dia akan lupa. Ya? Tapi kalau satu kita tengok contohnya 1 plus 1 is 11 contohnya kan. 1 plus 1 is apa? Is 2 or is 10. Ya? 1 plus 1 is 10 atau apa-apa jawapan yang sepatutnya. Maka apabila impuls tu 1 plus 1 tu masuk dalam saraf, untuk dia menjadi fikir, dia perlu melompat dari satu neuron ke neuron yang lain. Dia melompat. So ini cas elektrik dia mengikut arus, mesti berhubung current tu mesti ada wayar berhubung, tapi neuron dia bukan berhubung, dia adalah maklumat yang melompat. Maka dia nak melompat dari sini ke sini, dia perlukan tenaga. Tenaga inilah yang digerakkan oleh kalsium. Ya, ini contoh saya bagi. Kalsium. Maka
Kalau ada kalsium barulah dia boleh saraf itu berhubung. That's why bangsa yang tak cukup kalsium, otak dia lemah, slow je kan. Kemudian kita tak kena tahu fungsi-fungsi otak. Otak ni dia ada 100 enjin di dalam otak yang berbeza-beza yang dia perlukan neurotransmitter yang berbeza. Maksudnya dia enjin yang perlukan minyak yang berbeza-beza ya. So saya padam ni dulu. Fisiologi otak. Contohnya, ada satu komponen dalam otak ni dipanggil dopaminergic neuron. So dopaminergic neuron ni kalau dia aktif, orang tu akan motivated. Person lah maksudnya, dia rajin, belajar rajin, kerja rajin. Kalau dopaminergic neuron dia aktif. So dia punya minyak adalah dopamin. So, orang yang makan sumber yang akan hasilkan dopamin, dia akan rajin lah. Contohnya adalah ke kacang. Contohnya, tuan-tuan tengok orang Cina kan lebih rajin daripada komuniti lain kan? Because dia punya budaya makan soya, minum soya, tofu, tauge. Itu adalah budaya dia. So, dia banyak sumber dopamin. That's why otak dia rajin. Dia kira nak kerja je. Ya? Lagi satu contohnya, kita tengok kaum Jawa. Jawa dia makan tempe. Dia buat pecal, kuah kacang. Dia makan sate, kuah kacang. Maka dia banyak kacang. That's why dia dopaminergic neuron dia aktif. Ya? Maka dia pun jadi kaum yang rajin. That's why orang Jawa sangat rajin. Orang Cina sangat rajin berbanding dengan komuniti lain. Bukan sebab bangsa itu rajin. Tapi sebab makanan mereka mengandungi dopamin. Yang menyebabkan dopaminergic neuron mereka aktif. So kaum tu jadi kaum yang rajin lah. So kalau anda nak bangunkan negara, tak perlu suruh rakyat rajin. Tapi salurkan maklumat supaya rakyat mesti makan ke kacang. Contohnya tempe. So apabila komuniti itu makan, daripada kecil makan tempe, maka dia akan terbentuk komuniti yang rajin. Because kita adalah terhasil dari apa yang kita makan. Ya, saya bagi lagi satu contoh ya. Dalam otak kita ada satu komponen yang dipanggil serotoninergic neuron. Ini enjin lain pula ya. Tadi dopaminergic neuron. Yang ni serotoninergic neuron. Serotoninergic neuron ni apabila dia aktif, kita akan rasa relax, tenang, nyaman, serin. Apa-apa perkataan yang sama. Jadi so dia relax, happy. So minyak serotoninergic neuron ni adalah karbo. Maka kalau kita makan ayam lah contohnya orang bagi, perasaan kita tak puas kan. Kita nak makan nasi juga. Itu maksudnya kita perlukan serotonin, sumber serotonin lah. Jadi kalau satu bangsa itu banyak makan karbo, maka dia akan lebih relax daripada bangsa lain. So kalau kita tengoklah komuniti mana yang paling banyak makan karbo. Mana dalam komponen makanan dia lebih banyak makan karbo berbanding protein, sayur apa semua. Maka bangsa itu, kaum itu dia akan lebih relax, tenang, nyaman. Orang panggil apa? Biarkan. Si luncai dah terjun dengan labu-labunya, dia kata biarkan. Apa berlaku dalam negara, biarkan. Sebab sebenarnya otak dia penuh dengan serotonin kerana dia banyak makan karbo. Komponen makanan itu banyak karbo. So kita tengok tadi, satu kaum dia komponen dia banyak ke kacang. So dia rajin. Yang kaum ni dia banyak makan karbo. So dia jadi relax. Bukan malas tau, relax. So dia relax. Bila relax tak rajin sangat lah maksudnya. Jadi yang sana tadi dia jadi aktif, dia jadi motivated. So dia rajin. So di sinilah kita tengok. So kalau anda jadi ibu bapa, anda jadi pemimpin komuniti, anda jadi menteri nak bangunkan Malaysia, nak bangunkan Indonesia, nak bangunkan Brunei Darussalam, maka benda-benda ini yang kena anda faham. Jadi komponen makanan dalam negara itu kita kena ubah. Macam mana Jepun dulu makan dia lain, kemudian selepas perang makanan dia sudah berbeza, dia punya menu. Maka kalau anda jadi menteri dalam Malaysia, dalam Indonesia, dalam Brunei, anda mesti faham semua benda ni dan anda ubah mengikut kesesuaian ini. Kalau kita nak rakyat relax, tenang,
damai, maka kita gerakkan rakyat ni banyak makan karbo. Relax lah dia. Tapi kalau kita nak bangunkan negara, nak jadi dia rajin, macam China tu, dia akan banyakkan ke kacang, banyakkan protein, ya, banyakkan vitamin, banyakkan mineral berbanding karbo. Maka rakyatnya rajin, rajin ngaji, rajin belajar, rajin buat research, rajin. Maka dia jadilah. So ini kalau anda jadi menteri nak bangunkan negara, anda jadi menteri dalam Malaysia, dalam Indonesia, dalam Brunei Darussalam nak bangunkan negara. This idea you must know. Kalau you tak tahu benda ni, maka macam mana you nak bangunkan? You akan buat benda-benda yang nampak hebat tapi sebenarnya tidak tepat. Saya tak kata salah tapi tidak tepat. Berdasarkan teori fisiologi. So dia ada teori fisiologi, teori psikologi. Kita tengok tadi brain development, total brain development. Kemudian kalau dah pergi lebih tinggi, dia ada art of innovation, high speed of brain. Macam mana kita nak bentuk community pelajar-pelajar tadi kita dah bentuk. Kita dapat sekumpulan pelajar yang pandai, kita masukkan sekolah yang elite, yang pandai. Kita nak latih dia jadi saintis, pengkaji apa semua. So kita bawa dia teori art of innovation, high speed brain, macam mana dia nak tembus. So macam dia boleh tembus formula-formula. Buruk cerita hack macam mana nak hack. So dia ada ability untuk hack formula-formula. Inilah benda yang China buat. Contohnya China tu, dia Amerika dah ada kapal terbang, ada drone. So macam mana dia nak hack teknologi drone Amerika tu? Bukan dia buat research, bangun research yang lain. Ada yang bangun research lain, ada yang dia hack. Sebenarnya bukan hack, maksudnya dia berfikir macam mana orang sana berfikir dan dia duplicate knowledge tu. Tadi teori cloning, sekarang teori macam mana knowledge tu kita nak duplicate by ourselves. Maksudnya tanpa orang ajar, kita tengok, kita tiru, kita apa semua, lama-lama kita boleh dapat buat. Inilah yang Samsung buat, Huawei buat, yang ngelabah Amerika tu, because dia orang ada ability untuk absorb knowledge tu. Dia bukan dia ajar. Tadi cloning dia ajar kan ni. So benda ni industri orang takkan ajar, tapi kita lah yang ability brain, ya, high speed brain, art of innovation yang kita gunakan untuk dapat teknologi yang orang ada, kemudian kita develop untuk the better technology. So China daripada teori Huawei dia kemudian bangunkan 5G hingga mengarahkan Amerika dan lain-lain. So ini contoh-contoh. So macam mana kalau anda sebagai ibu bapa untuk manfaatkan teori ini, anda sebagai pemimpin komuniti nak manfaatkan apa yang saya katakan, anda sebagai menteri dalam Malaysia, dalam Indonesia, dalam Brunei Darussalam nak manfaatkan ini adalah, saya tak bagi full lah, saya hanya panas-panaskan tuan-tuan supaya tuan-tuan tahu that knowledge ada, that teknologi ada, that keupayaan ada. Yang itulah saya dah gunakan kepada keluarga saya selama hari ini. Sekian, terima kasih.